الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang dikasihi Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat meneruskan lagi kuliah kita tuan-tuan, walaupun kita telah pun berada di penghujung Syawal. Kita ni dua raya lagi sebenarnya tuan-tuan ni. Malam ni pun ada lagi jamuan raya, esok ada lagi jamuan raya, lagi tak habis. Bulan Syawal depa lajak pada bulan Syawal pun dua raya itu. Tu orang Melayu tuan-tuan. Kemarin kita buat satu program jamuan di Kuala Kedah. Kita bawa satu orang Nigeria, Syekh Ahmad Muhammad, orang Nigeria yang akan menemani kami lah ke negara dia nanti insya-Allah bulan Zulhijjah nanti. Bila tengok dia pakai baju dia tu tuan-tuan, jadi orang Kuala Kedah minta dia bercakap juga sepatah, dan dia boleh cakap Melayu. Jadi dia kata jamuan hari ni jauh beza lah dengan di tempat dia. Kalau sini ni makan ni sampai dia tak larat makan. Baru ni kami buat perasmian bangunan Yayasan Amal, dia hadir sama-sama tuan-tuan. Petang tu makan dah, malam MB main makan lagi. Dia kata kalau di negara kami orang mati tak makan. Nah, beza dengan tempat kita ni, makan punya makan ni, sat lagi nak makan lagi. Saya petang ni pun 2 kali dah makan ni. Itulah bezanya nikmat yang Allah bagi kat kita dengan tempat-tempat lain tuan-tuan. Maka wajiblah bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu zikir yang ada dalam ma'thurat tuan-tuan yang sepatutnya kita tak boleh tinggal, iaitu Nabi SAW suruh kita ucap satu zikir untuk kita menunaikan tanggungjawab mensyukuri nikmat Allah ni. Bunyi dia, kalau pagi tuan-tuan kita baca Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukruh. Kalau petang tukar sikit bunyi dia, Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu walakash syukr. Nabi kata siapa yang kata man qala, siapa ucapkan ucapan ini pada waktu pagi, faqad adda syukra yaumih, dia telah pun menunaikan tanggungjawab yang Allah pertanggungjawabkan kepada kita waktu siang hari ini. Kita kena bersyukur. Ucapan tadi kita telah tunaikan tanggungjawab untuk syukur kepada Allah Ta'ala. Petang pun lagu itulah Nabi kata siapa kata waktu petang dan waktu malam Allahumma ma amsabi tadi sampai habis, maka dia telah pun menunaikan tanggungjawab untuk bersyukur kepada Allah untuk malam tersebut. Nah, jadi tuan-tuan nak cari zikir tu, tuan-tuan cari buku Ma'thurat ni Hasan Al-Banna susun tu, ada zikir. Saya terjemah sikit makna dia, kalau tidak kita tak berasa nak buat tuan-tuan. Makna zikir ni ialah ya Allah, pagi, kalau pagi kita kata pagi ni ya Allah, apa-apa nikmat pun kalau dapat kepada aku ataupun kalau dapat kepada orang lain, mana-mana makhluk engkau ya Allah, maka semua itu datang daripadamu sahaja ya Allah.
Jadi kita nak belajar untuk nak tundukkan rasa kita hebat ni. Kita lah yang buat tu dapat yang ni. Kita usaha lagu ni dapat kejayaan tu kepada kita. Kita kata tak, yang bagi tu Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa nikmat yang dapat ke aku pagi ni mai daripada Allah taala, bukan daripada aku. Ataupun yang mai kepada nikmat tu tak dapat kat kita, dapat kat abang kita, dapat kat adik kita, dapat kat kawan kita, dapat kepada siapa-siapa saja yang kita tak mau dapat kat dia, dapat kat kawan tu. Tuan-tuan, kita kata sebenarnya nikmat itu datang daripada engkau yang boleh kat dia tu, ya Allah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak. Nikmat tu mai daripada engkau, ya Allah. Hak boleh ke aku pun mai daripada engkau, hak boleh ke orang pun mai daripada engkau yang bagi ke dia, ya Allah. Zikir ni tuan-tuan, kalau untuk kita, insya-Allah kita tak akan berasa kita hebat, tak berasa kerana kita dapat nikmat tersebut. Kalau dapat ke orang, kita akan buang sifat hasad dengki, nak duk sakit hati ke orang pasal apa dapat kat dia, pasal apa tak dapat kat aku. Pasal kita kata nikmat yang dapat tu mai daripada siapa? Allah hak bagi kat dia. Takkan kita nak marah ke Allah? Maka akan hilang rasa dengki ke adik kita yang dapat tanah tu. Kita duk harap boleh kat kita, tentu boleh kat dia. Allah bagi kat dia, tu yang dapat kat dia. Falakal hamdu, maka bagimulah ya Allah segala puji-pujian, walaka syukru, dan kepadamu lah kewajipan bersyukur aku nak luahkan kepada engkau ya Allah. Jadi tuan-tuan balik cari zikir tersebut dalam Al-Ma'thurat. Jangan lupa baca pada waktu pagi sekali, sekurang-kurangnya petang sekali kita baca tuan-tuan, insya-Allah. Jadi walaupun tuan-tuan masih lagi dalam suasana hari raya, tuan-tuan, kita nak cerita ni, nak sambung balik sirah kita ni, sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah terakhir kita dahulu, kita telah menghabiskan cerita perang Badar. Jadi tuan-tuan buka muka surat 147 bawah tu. Ni semua walaupun dah habis dah cerita perang Badar ni, tapi ni masih ada kaitan sikit-sikit lagi lah. Walaupun cerita lain, tapi dia masih lagi ada sedikit kaitan dengan perang Badar, yaitu kisah konspirasi Umair bin Wahab Al-Jumahi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umair ni tuan-tuan, Umair bin Wahab Al-Jumahi ni, kalau di kalangan umat Islam semasa para sahabat Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah, depa panggil kat dia tuan-tuan Syaitanu Quraisy. Dia punya jahat tu orang panggil setan. Kira habis ya. Nak panggil apa lagi tuan-tuan? Nak gelak dengan gelaran nama-nama binatang hak orang benci ke, dia tahu daripada tu, sampai dipanggil sebagai Syaitanu Quraisy. Setan Quraisy punya jahat ni tuan-tuan. Jahat orang Kedah kata jahat tak sekarang, jahat sungguh terhadap umat Islam dan juga Nabi SAW. Sangat-sangat membenci Nabi SAW dan agama Islam ni tuan-tuan. Umair bin Wahab Al-Jumahi daripada Bani Jumah sangat membenci Nabi SAW dan memusuhi umat Islam. Dia marah tu ke umat Islam ni kan. Anaknya Wahab bin Umair, anak dia pun nama Tok Wan dia balik. Dia Arab ni biasa tuan-tuan, buh nama balik Tok Wan, menjadi tawanan Badar. Takdir Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, bila berlaku perang Badar dia terlibat sama. Dan dia ni jadi spy orang-orang Quraisy untuk intip kekuatan umat Islam dalam peperangan Badar. Dialah yang pergi tengok umat Islam banyak mana, ramai mana, selain daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan dah balik dah sampai ke Makkah Al-Mukarramah dah. Dia hak main sama-sama dengan Abu Jahal tu. Jadi dia pergi intip tengok pergerakan. Dia tahu memang jumlah mereka macam Abu Sufyan abang,
iaitu lebih kurang 300 orang. Dia bawa balik berita tersebut kepada orang-orang Quraisy yang sedang dalam perjalanan nak menuju ke medan Badar. Tapi pada ketika itu tuan-tuan, dia nasihat orang Quraisy. Dia kata, walaupun aku tengok mereka ni bukan kuat mana, yang ada dengan mereka ni pedang mereka, hak tu saja ada nak lawan dengan kamu. Tapi cara mereka main tu kan, pergerakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tersebut, dia kata, kalau kita berjaya bunuh seorang mereka tu, mesti setelah mereka berjaya bunuh seorang daripada orang kita. Maknanya mereka 300 orang tu, sekurang-kurangnya kalau kita nak bunuh mereka semualah dalam peperangan tersebut untuk menewaskan mereka, misi sekurang-kurangnya kita pun 300 orang paling kurang mati lah. Jadi kalau lagu itulah kesan peperangan ni kan, apa guna lagi hidup setelah kemenangan walaupun dapat kepada kita. Ni walaupun orang panggil syaitan Quraisy, ada jugalah nasihat baik dia tu. Dia tak bagi perang. Dia lebih cenderung jangan berlaku pertempuran antara umat Islam dengan orang-orang Quraisy. Tapi Abu Jahal ni dia memang bertekad daripada awal, dia nak perang juga ke mana pun, sebab dia yakin kita akan menang kali ini. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, sebagaimana yang telah kita lalui sebelum daripada ini, kemenangan berpihak kepada umat Islam, dan seramai 70 orang tentera-tentera Quraisy telah berjaya dibunuh, dan 70 orang lagi berjaya ditawan oleh umat Islam. Salah seorang yang kena tawan tu ialah anak dia. Anak dia sendiri kena tawan. Suatu hari beliau berkata kepada Safwan bin Umayyah. Ni lepas kalah ni. Masa ni Abu Sufyan, nanti ada cerita Abu Sufyan ni, dia punya sakit hati dengan kekalahan ini tuan-tuan, sampai dia bernazak dia tidak akan bagi kepala dia ni kena ayak selagi aku tak serang Makkah Al-Mukarramah. Maknanya dia tak akan sentuh isteri dia lah. Dia tak akan sentuh isteri dia selagi dia tak pergi serang Makkah Al-Mukarramah. Orang Quraisy pada ketika itu tuan-tuan, pakat duk teriak, pakat duk menangis, menangisi kematian pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin-pemimpin besar mereka, anak mereka, pak penakan mereka, semua tu adik-beradik belakang tuan-tuan tu, habis perang, pakat duk sedih. Sehingga Abu Jahal keluarkan larangan pada ketika itu, tidak dibenarkan siapa pun menangis. Teriak pun tak boleh. Kalau orang Arab, kalau mereka menangisi kematian, dia panggil an-niyahah. Hak yang kalau orang perempuan duk tepuk kepala, koyak-koyak baju tu dipanggil an-niyahah. Haram dah zaman tu tuan-tuan. Abu Jahal buat arahan. Tak dibenarkan siapa-siapa pun menangisi kematian yang berlaku. Pasal apa? Sebab berita tu akan menyebabkan malu besar lagi kepada bangsa Quraisy yang tewas dengan tentera Islam yang hanya berjumlah 300 orang lebih sikit ya tuan-tuan. Jadi pada satu hari tuan-tuan, beliau berkata kepada Safwan bin Umayyah. Siapa ni tuan-tuan Safwan? Ayah dia Umayyah yang juga telah pun terkorban dalam perang Badar. Umayyah bin Khalaf ni tuan kepada Bilal bin Rabah. Dia mati dalam perang tersebut. Jadi Safwan pun tengah sedih lah. Ayah dia mati dalam perang tersebut, mati terbunuh. Lah dia lah nak kena galah segala-galanya dalam keluarga dia. Tapi dia pun orang kaya. Jadi apa dia kata kepada Safwan? Ketika ni dia duduk tang Hijr Ismail, tempat kita duduk pergi berebut nak masuk dalam Kaabah. Kawasan Kaabah. Dia duduk tang duduk dua orang. Tak ada orang lain pada ketika itu. Dia kata, sekiranya aku tidak dibebani hutang, laula dainun alayya, kalaulah tak kerana aku ni hutang banyak, dia kata, aku ni hutang banyak, dan tanggungjawab ramai, aku ni ramai anak, kalau aku buat sesuatu, aku mati pula sekali lagi, siapa nak jaga anak-anak aku, siapa nak lunaskan hutang-hutang aku nanti, dia kata. Sekiranya aku tidak dibebani hutang dan tanggunganku ramai, aku akan bunuh Muhammad. La rakibtu ilal madinati
wa aqtulu Muhammada, aku akan pergi Madinah, aku akan bunuh Muhammad. Cuma halangan dia sikit tuan-tuan. Halangan dia ialah hutang banyak, yang keduanya ialah anak ramai. Kalau aku mati habis, kena tangkap dengan orang Islam di sana, habis nanti. Jadi Safwan tuan-tuan, bila dengar kata-kata itu keluar daripada mulut Umair bin Wahab al-Jumahi, dia ambil peluang pada ketika itu, dan dia memang geram sungguh ke umat Islam. Dia kata inilah peluangnya supaya Muhammad berjaya dibunuh dan kita berjaya balas dendam terhadap umat Islam di sana tuan-tuan. Safwan berjanji menanggung sara hidup keluarganya. Safwan katakan dia, dainuka alayya, hutang tak sedap fikir, hutang aku yang akan selesaikan, pi bunuh Muhammad. Wa ayaluka ayali, dan tanggunganmu, anak-anak kamu semua tu aku tanggung. Jangan duk takut, dia orang kaya pula tuan-tuan, kata takut apa? Pi bunuh Muhammad. Jadi dia pun pi lah tuan-tuan. Sebelum dia pi ni tuan-tuan, dia pesan satu yang kepada Safwan, uktum alayya, dia kata tolong jangan bagi tahu siapa-siapa. Dan pada ketika itu tuan-tuan, memang tak ada siapa pun dekat Hijr Ismail tu, yang hanya dia, yang ada dia dan juga Safwan bin Umayyah sahaja. Dia terus balik bersiap, bawa pedang dia, terus pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Safwan berjanji menanggung sara hidup keluarganya dan melunaskan hutangnya dengan syarat dia pergi ke Madinah dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pi sungguh orang ni tuan-tuan. Memang orang Arab ni sifat dendam ni tuan-tuan, sifat yang teruk pada kita hari. Depa punya i'tiqad tuan-tuan, kalau ada ahli keluarga depa mati kena bunuh dan masih dibayar lagi darah kawan tu, depa percaya bahawa roh orang mati itu tak naik ke langit lah, duduk dalam mulut burung hantu. Kalau bunyi burung hantu tu, maknanya burung tu duduk apa? Duduk meratus, duduk sebut pasal apa, tak balas dendam lagi pembunuhan yang telah berlaku tersebut. Sampai hari ni tuan-tuan, perangai Arab ni bak balas dendam ni. Perangai bak balas dendam ni sampai lah duk ada lagi perangai tersebut. Tambahlah pada zaman jahiliah dulu ni tuan-tuan. Apabila tiba di Madinah, Umair berpura-pura datang untuk menebus anaknya yang ditawan oleh umat Islam. Dia sampai tuan-tuan di Masjid Nabawi, Nabi SAW duduk dalam tu. Umar nampak daripada jauh, Umar terus tahan dia. Sebab Umar ni tuan-tuan, dia cukup kenal, cukup meluat, cukup benci kepada Umair bin Wahab al-Jumahi, dan dia tak ada sikit pun lah husnuzan dengan Umair. Kok dia nak main, dia nak tebuih anak dia kak, kok dia nak main ni untuk masuk Islam kan, lagi jauh lah. Tak mungkin, sebab orang panggil setan dulu, syaitanul Quraisy. Dia memang syak ada benda jahat yang akan dibuat oleh Umair bin Wahab al-Jumahi ni tuan-tuan. Dia ambil pedang kawan tu, dia tak pedang tang ni, bawa masuk jumpa Nabi SAW. Bila sampai, Nabi bila tengok orang luar main ni, walaupun dia tahu musuh kita, tapi Nabi SAW kata lepaskan dia wahai Umar. Jadi Umar pun lepas. Nabi pun tanya dia, hang mai buat apa ni wahai Umar? Ni dah. Tiba-tiba Nabi SAW membocorkan rahsia perbualannya dengan Safwan di Makkah. Bila Nabi SAW tanya dia tuan-tuan, dia kata, dah aku main ni, dia kata, aku main ni semata-mata nak tebus anak aku. Umat Islam dah letak dah, satu orang kurang-kurang pun 400 dirham untuk tebus utusan tebusan yang ditawan oleh umat Islam tersebut. Dia kata, aku main nak selesaikan masalah anak aku. Nabi tanya dia berkali-kali, hang main ni buat apa ni sebenarnya wahai Umair? Dia kata, dah aku main ialah urusan aku nak tebus anak aku. Tu hang bawa pedang buat apa? Dia kata, pedang ni dah buat apa? Dia kata, apa guna pedang yang ada ni? Kami dah kalah kepada kamu. 70 orang kami telah terbunuh, orang-orang besar-besar, pemimpin-pemimpin Quraisy semua telah terbunuh. Pedang ni tak bermakna lagi. Tapi hati dia sebenarnya nak buat apa? Nak bunuh Nabi SAW pada ketika itu.
Nabi tanya 2-3 kali, akhirnya Nabi kata kat dia, bukankah kamu telah berjanji dengan Safwan, satu hari engkau dan Safwan duduk di Hijr Ismail, engkau kata kepada dia, kalaulah tidak kerana hutang-hutang aku yang banyak, kalaulah tidak kerana anak-anak aku yang ramai, la rakibtu ilal madinati wa aqtulu Muhammada, aku akan pergi ke Madinah dan aku akan bunuh Muhammad tersebut. Dia ni tuan-tuan, bila dengar kata-kata Nabi SAW tersebut, dia terus kata apa? Asyhadu annaka Rasulullah. Aku mengaku, dulu kami tak percaya dulu ni. Duk abang kata dapat khabar daripada langit, wahyu turun daripada langit. Tapi bila aku dengar pada hari ni, hak perbualan yang masa aku duduk dengan Safwan tu, tak ada siapa pun. Aku dengan dia ya. Aku balik rumah, setelah aku berjanji itu, aku balik rumah, terus mai sini. Tiba-tiba Nabi SAW boleh habaq, boleh cerita apa yang berlaku perbualan antara dia dengan Safwan bin Umayyah. Dia kata, aku percaya, aku bersaksi hari ini bahawa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam tu. Sehingga tuan-tuan, lepas dia masuk Islam, Nabi suruh pergi mandi. Nabi SAW suruh para sahabat ajak salat, ajak Al-Quran kepada dia. Masuk Islam, jadi baik teruslah pada ketika itu tuan-tuan. Berubah syakhsiah dia. Dengan Umar, Umar dalam satu kata-kata dia, saya tak ingatlah lafaz dalam bahasa Arabnya. Umar kata, kalau dulu ni apa nak tahu, aku ni, kalau kata Umair ni babi, dia sebut, kalau mana-mana babi itu lebih aku suka daripada Umair bin Wahab Al-Jumahi ni. Pasal apa? Jahat sangat. Tapi hari ni Umair ni berbanding dengan anak-anak aku pun, aku lebih sayang kat dia lagi. Setelah dia masuk Islam, dia punya jadi baik lepas daripada dia masuk Islam ni tuan-tuan. Orang-orang jahat ni betul lah. Kalau dia dapat hidayah betul-betul, dia berubah, memang jadi orang baik sungguh. Kemudian dia minta izin kat Nabi SAW balik ke Makkah Al-Mukarramah. Kita baca lagi tuan-tuan. Tiba-tiba Nabi SAW membocorkan rahsia perbualannya dengan Safwan di Makkah. Umair terus memeluk Islam dan menyatakan keimanannya terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, kerana tidak ada sesiapa pun yang mendengar perbualannya dengan Safwan, iaitu di Hajar Ismail tersebut. Umair diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk pulang ke Makkah Al-Mukarramah. Di sana dia mengajak orang Makkah menerima Islam. Dia balik sana tuan-tuan, dia ajak orang masuk Islam. Yang Safwan ni masa sebelum dia sampai ni kan, dia dah habaq dah ke orang sana. Apa tunggu dia kata 2-3 hari lagi. Tunggu tak lama, kita akan dapat berita yang sangat menggembirakan kita. Semua hati-hati kita akan tenang, terbalas dendam yang ada dalam hati kita. Dia tak abang apa dia, dia janjilah untuk tidak membocorkan rahsia. Tiba-tiba Umair balik jumpa dengan dia. Dia tanya, apa yang terjadi? Dia kata, aku dah masuk Islam. Terkejut dia. Akhirnya tuan-tuan, dia ajak ramai yang masuk Islam di kota Makkah di tangan Umair bin Wahab Al-Jumahi ini, dengan kerana keislaman dia di tangan Nabi SAW. Hasilnya ramai orang Quraisy yang memeluk Islam pada ketika itu. Jadi ini tuan-tuan, cerita-cerita lagu ni kita baca tuan-tuan, tujuannya ialah supaya salah satunya untuk kita faham Nabi kita SAW ni bukan seorang pemimpin yang jenius semata-mata. Mana kita nampak kehebatan dia memimpin sebuah bangsa, satu kumpulan masyarakat, sehingga akhirnya menang sana menang sini. Percaturan Nabi SAW mengatur strategi, memang hebatlah. Tapi kita jangan lupa, Nabi kita SAW yang paling penting kena ada dalam hati kita, dia Nabi. Apa yang dia buat dipandu oleh wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan ulah Nabi ni tuan-tuan, punya hebat Nabi ni, lupa Nabi itu Nabi yang dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kenabian dia tu. Sebab cerita-cerita ni apa tujuannya tuan-tuan? Nak bagi kita bertambah yakin bahawa Nabi kita ni memang Nabi. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu masuklah hati kita, ni memang Rasul. Bukan kerana dia bijak, bukan kerana dia hebat, tapi dia Nabi. Allah bagilah kebijaksanaan itu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana mana ada Nabi yang bodoh? Semua Nabi-Nabi ni ada sifat fatanah, sifat kebijaksanaan tu. Tapi bermula tahu nak? Kerana dia Nabi lah yang Allah Subhanahu wa taala bekalkan dia dengan sifat-sifat kesempurnaan tersebut, tuan-tuan. Okay, habis cerita tu. Kita masuk cerita yang kedua, tuan-tuan. Ringkas saja cerita ni, tuan-tuan. Iaitu perang Bani Sulaim di Qudr. Seminggu selepas perang Badar. Habis perang Badar baru seminggu, tuan-tuan. Nabi SAW mendapat berita bahawa Bani Sulaim ni semua antara Arab-Arab Badui ya. Ada kacau orang dalam perjalanan, macam Ghatafan, macam Fazarah, macam kabilah Ghifar. Ada banyak kabilah-kabilah Arab hak jenis tak kira siapa. Serang kau jalan, orang pergi berniaga ke, dia tak kira. Jadi Nabi SAW dapat berita bahawa Bani Sulaim sedang bersiap sedia untuk menyerang Madinah. Mereka pula semangat. Walaupun dengar kekalahan orang-orang Quraisy, orang Islam menang, dia tak heran. Kita nak pergi ajak orang-orang Islam di Madinah Al-Munawwarah dapat berita tersebut. Jadi tang ni tuan-tuan, apa benda ni? Inilah kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baru menang ni tuan-tuan, Nabi tak pernah lupa keselamatan sebuah negara yang dipimpin oleh baginda. Ada mata-mata Nabi hantar sana, hantar sini. Takut dalam keadaan kita duk seronok, duk gembira ni, tiba-tiba musuh ambil kesempatan atas kegembiraan kita tersebut, kita diserang tiba-tiba. Nabi dapat berita. Takkan main begitu saja berita. Dengan perancangan Nabi SAW, Nabi dapat berita bahawa Bani Sulaim duk bersiap lah ni nak mai serang Madinah Al-Munawwarah. Nabi SAW dan 200 orang tentera Islam menggempur Bani Sulaim di perkampungan mereka. Nabi tak biar. Nabi terus kumpul bala tentera 200 orang pada ketika tu, cepat-cepat pergi ke sana tu, pergi serang mereka. Sebelum mereka serang kita serang mereka dulu. Dan memang pun strategi pertahanan yang paling bagus sekali ialah kita kena serang mereka. Baru dia tak ada nak kacau kat tempat kita ni, kita kena serang mereka. Nabi SAW dan 200 orang tentera Islam menggempur Bani Sulaim di perkampungan mereka, yaitu di Qudar, menyebabkan mereka bertempiaran lari. Mereka tak ada nak bersedia apa. Tahu-tahu dengar berita kata Muhammad dan bala tentera dia dekat dengan kita dah, lari bersedia. Nabi SAW berkampung di sana selama 3 malam. Duduk itu, tak balik terus. Duduk itu, tunggu kukuk mereka patah balik. Kukuk mereka berani mencabar kita. Tunggu 3 hari 3 malam tunggu. Sebelum akhirnya para sahabat dan Nabi SAW barulah balik ke Madinah. Dah tunggu, hari ni tak ada, esok pun tak balik lagi, lusa pun hari keempat Nabi pun barulah balik ke Madinah Al-Munawwarah. Umat Islam berjaya memadamkan niat jahat Bani Sulaim dan merampas 500 ekor unta yang mereka tinggalkan. Tu hasil banyak. Perang Badar taklah banyak menang sangat dapat. Tapi hak ni tuan-tuan, kita pergi serang mereka tinggal habis unta-unta dia 500 ekor tuan-tuan. Seekor unta saya pun tak tahu lah harga orang. Kalau kita bos seekor 2,000, kami duk beli tuan-tuan 500 setengah, kalau kali dengan 7 3,000 ada. 3,000 lebih. Kalau seekor 3,000 kali dengan 500 tuan-tuan, banyak juga. Hasil rampasan perang yang berjaya dimanfaatkan oleh umat Islam. Nabi SAW membahagikan ghanimah tersebut. Ghanimah ialah harta rampasan perang. Kalau harta rampasan ni tuan-tuan ingat, cara pembahagian dia 1/5 untuk negara, untuk Nabi dan juga negara Islam.
Dua balik pada orang susah, orang tak main perang, yang memerlukan 1/5. 4/5 lagi, yang 80% lah, 4/5 ni. 80% untuk tentera yang pergi. Bukan sikit. Nah, kalau 500 ekor, 100 ekor untuk negara, 400 ekor lagi, hak tu semua untuk para sahabat. 200 orang yang ikut peperangan tadi, tuan-tuan. Banyak. Okay. Nabi SAW juga berjaya menawan seorang lelaki bernama Yasar dalam serangan ini, kemudian membebaskannya. Semasa ketiadaan baginda SAW di Madinah, Siba' bin Urfutah menggantikan Nabi SAW di Madinah. Ini pun satu benda yang kita kena tahu, tuan-tuan. Nabi, bila Nabi keluar daripada Madinah, mesti Nabi akan lantik salah seorang sahabat dia untuk menggantikan ketiadaan Nabi SAW di Madinah, untuk menguruskan pentadbiran Madinah yang ditinggalkan oleh baginda. Setiap kali saat Nabi guna orang lain, ni kita tengok yang Nabi tinggal ni sebenarnya, tuan-tuan, Siba' bin Urfutah. Kadang-kadang Nabi tinggal Sayyidina Ali, kadang-kadang Nabi tinggal Muhammad bin Maslamah. Ni tujuan kita baca ni bersama, pasal kalau tuan-tuan tahulah sikit-sikit bab sirah ni, Syiah lah, dia suka highlight dalam perang Tabuk Nabi tinggalkan Sayyidina Ali. Orang tak baca perang lain, orang nampak pasal apa tinggal Ali ni, pasal dia ni sama taraf dengan Nabi. Tu yang Nabi tinggal dia. Tapi bila kita baca dalam sirah, kita baca cerita perang tu, kita baca cerita perang ni, setiap peperangan saat Nabi tinggal orang lain, kemudian Nabi tinggal orang lain pula, saat lagi orang lain pula nanti. Jadi bila tinggal Sayyidina Ali, sama sebenarnya. Ikutlah siapa yang Nabi rasa perlu untuk ditinggalkan, Nabi akan tinggalkan untuk urusan pentadbiran di Madinah Al-Munawwarah. Bukan mesti Sayyidina Ali saja, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kena ingat ni, walaupun kita tengok macam tak ada apa ni, dak, supaya kita sedang. Nanti kita baca perang lain pula, tuan-tuan akan tengok ada sahabat lain yang akan menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okeylah tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak sambung pengusiran Bani Qainuqa ni. Dia cerita panjang sikit, tuan-tuan. Tak syok kalau berhenti tengah-tengah. Ini kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita menamatkan kuliah kita pada malam ni, tuan-tuan, ada dua perkara yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Yang pertamanya, tuan-tuan, walaupun dalam kesibukan kita bulan Syawal ni tak habis-habis lagi, tuan-tuan, jangan lupa bahawa dalam beberapa hari sahaja lagi bulan Zulqa'dah akan menyambut kedatangan kita, ataupun kita akan menyambut kedatangan bulan Zulqa'dah. Apa ada pada bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah seperti bulan Rejab yang pernah kita sebutkan di sini dahulu, tuan-tuan, juga merupakan salah satu bulan-bulan yang dipanggil Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni, tuan-tuan, ada 4. Satu, bulan Rejab yang duduk bersendirian. Kemudian ada 3 lagi yang duduk berturut-turut. Zulqa'dah, ni anak masuk, Zulhijjah dan Muharram. 4 bulan ni, tuan-tuan, kita panggil bulan-bulan haram. Haram ni makna apa, tuan-tuan? Bukan makna haram tak boleh buat. Haram ni dengan makna yang dihormati, yang dimuliakan. Allah sebut dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa Allah cipta langit dan bumi dulu ni, ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan Allah tetap. Bukan alif falak mana-mana hidup tetap. Allah yang buat lagu tu. Kemudian Allah kata,
dalam 12 bulan ni ada 4 bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Maknanya Allah nak umat manusia ni tuan-tuan, khususnya kita umat Islam, kena muliakan kedatangan keempat bulan ini. Bukan bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan tu bukan bulan-bulan haram. Yang bulan haram Rejab kita muliakan. Ni nak masuk pula ni tuan-tuan, 3 bulan berturut-turut ni Allah suruh kita muliakan. Zalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah ajaran agama yang lurus. Ni ajaran agama kita. Tapi malangnya tuan-tuan, hari ni anak-anak kita tak tahu bulan-bulan haram. Bulan tak haram pun dia tak tahu tuan-tuan. Tambah bulan haram ni lagi dia tak tahu. Kita pula terjemah bulan haram, lagi dia tak faham tuan-tuan. Kena terjemah bagi jadi Melayu lah. Macam kita kata Baitullahil Haram. Nak terjemah apa? Rumah Allah haram kah? Dah, rumah Allah yakni Kaabah yang dimuliakan, yang dihormati, yang dibesarkan, yang diagungkan. Macam itulah bulan-bulan ni pun. Mana kita orang Islam kena berasa besar, kena berasa mulia kedatangan bulan-bulan haram ni tuan-tuan. Macam mana nak muliakan bulan-bulan ni tuan-tuan? Allah kata fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan aniaya diri kamu dalam bulan-bulan ini. Jangan zalimi diri kamu dalam bulan-bulan ni. Apa makna jangan zalimi diri kamu? Jangan buat naya kat diri kamu. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala sebut 2 benda. Satu, jangan perang dalam bulan ni. Sebab tu orang-orang Arab dulu dia tak perang dalam bulan-bulan haram ni. Pasal syariat ni daripada zaman Nabi Ibrahim lagi tak perang. Kalau kawak tuan-tuan buat lanun Bani Sulaim, Bani Fazara, Ghatafan, tengok orang main berniaga kalau bulan haram ya, dia tengok saja tuan-tuan. Dia kata apa? Nasib baik apa main bulan ni. Pasal dia buat hormat bulan-bulan ni. Orang Quraisy pun muliakan bulan-bulan ni. Tapi hukum ni tuan-tuan dalam Islam, ulama berbeza pendapat soal perang ni. Ada ulama kata memang tak boleh sampai bila-bila. Ada ulama kata hukum ini telah pun dimansuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu lagi tuan-tuan kata Imam Qurtubi, maksud jangan kamu aniaya diri kamu dalam bulan-bulan ni ialah jangan buat dosa. Fala tazlimu anfusakum birtikabidz dzunub. Jangan zalimi dari diri kamu dalam bulan-bulan haram ni, iaitu jangan buat dosa. Pasal apa tak boleh buat dosa kata Imam Qurtubi? Sebabnya ialah dosa-dosa yang kalau dilakukan pada bulan-bulan haram digandakan balasannya di hari akhirat kelak. Kita buat macam tu juga. Bulan Syawal pun buat dosa tu juga. Bulan Zulqa'dah nanti buat tu juga. Tapi balasan dia tak sama. Hak kita buat ni mungkin kena jentik telinga gitu lah kot. Tapi kalau hak yang buat dalam bulan-bulan haram, siap, Allah akan besarkan hukuman kepada orang yang melakukan dosa dalam bulan-bulan haram. Begitu juga kata Imam Qurtubi, kama yudha'ifu thawab bil amali salih. Buat amal salih pun sama juga. Kalau kita buat amal salih dalam bulan-bulan haram ni, di bulan Zulqa'dah nak masuk 2-3 hari ni, pahala dia berganda Allah bagi kat kita. Bila kita buat kebajikan dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia. Kalau tidak mulia, apa tu sampai tak ada kelebihan langsung. Macam Mekah, kita sebut tanah haram, kan? Kita sebut Mekah tanah haram. Ada kelebihan tak pada pahala dan dosa yang berlaku di sana? 100,000 kalau kita buat kebajikan. Buat dosa pun macam tu juga. Itulah tanda kemuliaan sesuatu tempat. Jadi kalau dalam bulan ni kita buat kebajikan dalam bulan-bulan haram, Allah akan gandakan pahala, Allah akan gandakan balasan di hari akhirat kelak. Sebenarnya tujuan Allah Ta'ala buat ni tuan-tuan, nak buktikan kepada kita bahawa agama kita ni memang nak bagi jadi orang baik, nak bagi manusia jadi baik. Tuan-tuan bayang Ramadan itu jadi baik dah. Baiklah Ramadan itu ni kan penuh masjid ni, takkan tak baik lagi. Sedekah kita, kalau kata kami kumpul wakaf Quran baru-baru ni tuan-tuan, baru ni tak berani nak target banyak sangat, target 25,000. Alhamdulillah tuan-tuan, boleh lebih daripada tu, 34,000 naskah orang bagi lebih. Pasal apa? Bulan mulia, bulan orang nak buat kebajikan,
pakak jadi baik. Masya Allah dia kurang sikit lah. Dia duduk makan puasa 6 pun tak ada. Tengah tu tak habis ni ada tak ada sari lagi. Punya kalut makan ni. Tuan-tuan bayang, kalau kita boleh tanam doktrin ni, bagi umat Islam semua tahu bahawa nikmat bulan Zulqa'dah. Bulan ni buat dosa, berganda dosa dia. Buat pahala, berganda pahala kebajikan yang kita dapat. Manusia akan berusaha nak jadi baik. Bukan sebulan. Kalau Ramadan sebulan, tapi hanamai ni 3 bulan berturut-turut, berani kan nak buat dosa, tuan-tuan. Kalau kita faham, kita rasa, buat dosa naya kita, esok akhirat terkejut kita. InsyaAllah umat Islam akan jadi umat yang terbaik. Tapi tak boleh tinggal lah. Ini pun ajaran Islam juga membesar dan mengagungkan bulan-bulan haram ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pakat-pakat balik abang pada anak isteri kita, sebarkan supaya orang tahu ni bulan mulia. Tidak, Allah pakai orang tak berasa apa dengan Zulqa'dah. Budak-budak kita pula yang mereka tahu bulan apa, tuan-tuan? Ramadan, Syawal. Satu lagi Muharram kot, tahu satu lagi, tuan-tuan. Hak lain jangan duk tanya. Ni bulan apa ni? Jamadil awal ke Jamadil akhir ke, dia tak tahu budak-budak lah, tuan. Jadi bagi mereka tahu sekurang-kurangnya ni nak main bulan Zulqa'dah. Lepas Zulqa'dah lagi besar lagi bulan Zulhijjah. Dalam bulan Zulhijjah, tuan-tuan, yang kedua saya nak sambung ni, kita ada haji. Alhamdulillah, boleh pergi haji, tahniah. Hari Arafah ni bagi jemaah haji yang boleh pergi buat haji pada tahun ni, saya nak minta tuan-tuan amalkan satu pesanan yang dibuat oleh Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, yang saya rasa sangat berguna. Dia pesan di padang Arafah ni, tuan-tuan, masa nak berdoa ni panjang. Pukul 12:30 tu boleh start berdoa dah. Habis sembahyang Zuhur ya, dah jamak siap-siap dah. Khutbah apa semua kita dengar. Lepas tu ada nak buat kerja apa lagi, tuan-tuan? Tak ada apa dah. Jadi masa, tuan-tuan, sampai terbenam matahari ni ialah masa berdoa. Mau kurang-kurang 6 jam. Tuan-tuan rasa kalau kita tak bersedia lah nak doa apa 6 jam, tuan-tuan? Habis idea juga, tuan-tuan. Nak kata apa, kita kena ulang hak sama kan? Jadi Dr. Abdul Basit dia pesan ni kepada para jemaah haji, tuan-tuan. Pesanan dia ialah tulis siap-siap lah ni. Ni masa ada lagi. Kita 8 hari bulan, 9 hari bulan penerbangan, dan lagi. Ambil lah doa banyak mana, tuan-tuan, susun macam ni. Sejam untuk diri, tuan-tuan. Doa khusus untuk kita. Bahasa Arab ada, bahasa Melayu ada. Bawa buku satu. Buku doa, hak kita nak doa apa di padang Arafah. Sejam, kita agak-agak bagi cukup sejam, itu untuk kita saja. Sejam setengah kan? Tuan-tuan tak puas hati sejam setengah, 2 jam untuk kita saja. Ada 4 jam lagi. Beda lah. Mak kita, ayah kita, isteri kita, anak-anak kita. Spare lah, beda lah. Kami hak duduk kat masjid ni kan, hak peringat ke tuan-tuan ni, doa lah sikit kat saya kan. Bagi ada juga sikit untuk orang pesan kat kita supaya doa. Tapi kalau kita buat susunan ni, tuan-tuan, 6 jam tu kita akan rasa habis lah. Tapi kalau tak ready, dia tak tahu nak kata apa. Lah kali lena. Yang malam dia pergi duduk pulun qiyamul lail, tak payah duduk pulun malam tu, tak mana tidur banyak sikit. Pagi tu pun tersuduk, kalau nak bersembang, nak cerita tu tak payah, lena. Zikir apa, teruk kira depa buat qiyamul lail, duk zikir derah-derah ni, kacau orang malam tu. Sebab kita nak ready sungguh-sungguh Arafah ni lepas gelincir matahari sampai habis masa untuk kita doa tu lah. Tahu-tahu sebelum tu kita pulun bukan main pukul 2, pukul 3 letih lena. Ya Allah, tu rugi yang amat sangat, tuan-tuan. Yang saya nak sebut ni, tuan-tuan, ialah bulan Zulhijjah nanti, amalan yang paling besar. Kita tak pergi haji, tuan-tuan, korban. Jangan duk tinggal ibadat korban, tuan-tuan. Ibadat korban ni, kalau ikut penelitian saya lah, tuan-tuan, sebenarnya masyarakat kita tak buat teramana lagi. Kampung saya ada, saya ingat dalam 400 jemaah ada, 400 buah rumah ada, boleh pergi sembahyang. Sebab surau kami pun ada 120 surau saja. Kalau hak masjid tu 400 buah rumah ada, saya ingat. Tapi korban tak pernah lebih 6 ekor.
Maknanya berapa orang baru masuk korban? 6 kali 7 baru 42 orang. Tak sampai 50 orang yang rasa nak masuk. Padahal orang kampung saya pun bukan lekeh-lekeh juga. Masjid bukan main besar ni, sampai 1000 jamaah yang boleh masuk situ kan. Buat korban 10 ekor. Kalau 20, banyak 20. Tuan-tuan larat nak buat 40 ekor masjid ni. Maknanya masyarakat kita belum sedar lagi tentang kelebihan buat ibadah korban ni. Tak ramai lagi yang menyertai amal. Masih ramai yang memberi alasan, tahun lepas buat dah, tahun ni berehat sah. Nah, tu sudah bagi alasan-alasan lagu tu tuan-tuan. Kita kena buat ibadah korban. Jadi yang paling afdalnya buat ibadah korban ni buat tempat kita lah. Syiar. Sebab menyembelih binatang korban tu kita tengok tu pahala dah. Jadi buat tempat kita yang ulama kata paling afdal. Tapi berapa banyak masjid kita sanggup terima kalau semua jemaah nak pakat buat tuan-tuan? Kalau 40 sanggup tak? Jawatan kuasa sanggup nak buat? Saya ingat mampu. Pasal hak banyaknya mai cekak pinggang, mai duk tengok gitu ya. Hak duk pulun kita AJK 45 orang ni. Jadi sebenarnya tuan-tuan, kalau rasa tak mampu, mai jumpa kami lah. Kami Yayasan Amal, kita akan buat tahun ni di Nigeria. Nigeria dan juga di Chad. Tadi duk bincang lagi tadi dah. Berapa ekor di Nigeria, di negeri Kano, ada satu dua negeri kita, dia banyak negeri di sana ni. Kita nak bahagi di beberapa tempat. Kita target tahun ni kalau boleh 1000 ekor lah kita nak bawa tahun ni tuan-tuan, insya-Allah. Jadi yang tak mampu di sini tu kita insya-Allah kita bagi ke tempat-tempat yang sangat-sangat memerlukan. Okey. Yang seterusnya, bagi yang berada, mana dia mampu dah buat di sini, dia silalah buat. Tak mampu, main kat kami. Yang mampu ni tuan-tuan, salah satu lagi saya nak pesan kat tuan-tuan, kita ada mak ayah mati dah. Mak ayah kita yang dah pun meninggal dunia. Isteri kita meninggal dunia. Suami kita meninggal dunia. Boleh tak kita buat korban untuk mak dan ayah kita? Dalam mazhab Syafi'i kita ni boleh. Dengan syarat mak dan ayah kita tu dia pesan kat kita sebelum dia mati supaya buat korban kat dia lepas dia mati, baru kita boleh buat korban buh nama dia tuan-tuan. Tapi ayah tuan-tuan, mak tuan-tuan pesan ke dah? Tak pesan. Tuan-tuan nak pesan tak ni sebelum mati? Kita tak mau pesan juga. Anak-anak nak buat tapi dia tak, ayah tak pesan, habis kita. Jadi tuan-tuan sebelum mati pesan ke anak-anak, so ayah mati tolong buat kat ayah. Kalau hampa ada senang esok ni, buat ke ayah tiap-tiap tahun lagi bagus pahala. Mana ada amalan yang lebih besar pahala, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban melebihi menyembelih binatang korban? Tak ada. Tu yang paling afdal. Tak mau ke anak-anak kita pakai buatkan kita tuan-tuan? Pesan ke anak-anak kita semua. Saya pesan lah. Tuan-tuan pun kena pesan juga pada mereka, bagi mereka buat. Kau mereka senang tu. Kalau mereka susah lain cerita, lain ni cerita orang ada ni. Okey, jadi bagi yang mak ayah tuan-tuan yang tak pesan, sebab mereka tak belajar, mereka tak tahu kita kena pesan. Boleh tak buat? Dalam mazhab Syafi'i kita tak boleh, dalam pendapat yang kuat. Tetapi mazhab-mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i ini tuan-tuan membenarkan, bahkan mereka kata itulah amalan yang paling afdal, as-sadaqatu 'anil mayyit. Pahala macam kita sedekah, pahala kita nak bagi kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kita ni pun ada qaul, walaupun tidak berapa kuat berbanding qaul yang pertama tadi, membenarkan kita buat korban kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Tapi tuan-tuan berasa tak boleh. Boleh buat lagu ni. Hak ni boleh buat. Paling tidak, iaitu tuan-tuan letak nama tuan-tuan juga, tapi pahala tu dihadiahkan kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Hak ni ada pilihan untuk kita buat. Kalau kita rasa boleh ke nak pakai mazhab Hanafi, boleh ke nak guna qaul mazhab Hanbali, pakai hak yang pendapat tadi, guna nama kita, tapi pahalanya kita niatkan supaya hak bahagian ni untuk ayah aku, bahagian ni untuk ibu aku. Kalau kita ada kelebihan kewangan kita tuan-tuan, moga-moga tuan-tuan isu-isu kita tak ada isu, anak-anak kita pun ingat kat kita juga, lepas dia ingat ayah lu buat kat tu,
ayah lu buat kat tuan, takkan kita tak buat pun. Tahun ni hang buat kat ayah, hang buat kat mak, anak sampai 7-8 orang, takkan tak boleh tuan-tuan. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan supaya kita tak lupa kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Paling mudahnya hubungi kami lah, pihak Yayasan Amal, hantar slip bank tu saja kepada mana-mana ahli jawatan kuasa Yayasan Amal, insya-Allah. Itulah daripada saya malam ni tuan-tuan, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap, yang lemah dan yang kurang tu daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.